Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Kitab itu pakai muka surat 28, kitab lama. Kata Musannif rahimahullah taala, dan mustahil mereka itu tersilap perkara yang disuruh menyampaikan itu. Adapun perkara yang Tuhan suruh mereka itu sembunyikan, maka wajib mereka itu sembunyikan. Seperti Tuhan beritahu kepada Nabi SAW, ia akan berkahwin dengan Zainab selepas Zaid mentalaknya, dan disuruh ia sembunyikan, maka wajib ia sembunyikan sebelum jadinya. Adapun barang yang diberi pilihnya, maka tiada wajib mereka itu menyampaikan, seperti datang si fulan dan perginya si fulan. Bermula dalil. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Dialah yang telah memberikan kurniaan bermacam-macam kat kita. Dan dengan limpah kurnia dia, pemberian dia, anugerah dia, ihsan dia, rahman dia kepada kita, menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Lahir pula daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam sejak kecil lagi dengan sebab mak ayah kita. Alhamdulillah. Diberi kita kemudahan pula untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia, dengan kita dibesarkan dalam masyarakat yang banyak dah perkara yang dalam keadaan ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur disedarkan kita untuk menuntut ilmu, mempelajari pelajaran agama supaya kita faham agama. Dan pelajaran agama tu adalah pelajaran akidah. Itu paling besar sekali agar kita faham. Perjalanan agama ni berhubung dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan, dalam bab keimanan, perkara-perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita hidup benar-benar bermatlamat ke Allah dengan mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan pada malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah dan dapat berada dalam masjid ni untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman ini, nak meneruskan perbincangan kita mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Rasul ni. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kita dalam masjid main ni iktikaf sama-sama. Lafaz niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, mustahil mereka itu Rasul tersilap perkara yang disuruh menyampaikan. Ada sekalian tempat kita nak bicara ni, dasarnya nak bicara bab sifat ketiga bagi Nabi Rasul, iaitulah tabligh ma umiru bi tablighihi. Nabi Rasul ni antara sifat mereka, mereka pasti akan menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka sampaikan.
takkan ada mereka ni menyembunyi apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka menyampaikan. Dan apa yang mereka sampaikan ni pun tepat. Macam mana yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan, itulah disampaikan. Takkan ada apa-apa yang istilahnya tersilap. Ataupun dia terlupa untuk menyampaikan. Ataupun apa yang disampaikan tu tak menepati macam mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil macam tu. Kerana kita bicara dah antara sifat Nabi Rasul ni, mereka adalah manusia yang terpilih. Nak jadi Nabi Rasul pun bukan boleh diusahakan. Itu pun antara kita belajar. Jadi Allah yang memang diri dia sendiri. Zat dia yang maha mulia. Zat dia yang maha tinggilah. Memilih siapa yang dia nak lantik jadi Nabi dan Rasul dia. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala dia yang melantik di kalangan malaikat dia. Siapa yang nak jadi Rasul dia, utusan dia. Di kalangan manusia pun siapa yang nak dilantik menjadi Nabi dia, Rasul dia, utusan dia. Adalah lantikan dia semata-mata. Tak ada siapa campur tangan dan tak ada siapa boleh mengusahakan untuk mencapai darjat martabat Nabi Rasul. Tak ada siapa boleh berusaha untuk mencapai darjat martabat menerima wahyu. Kerana wahyu adalah semata-mata anugerah pada Allah Ta'ala. Tidak langsung diberikan pada kita ikhtiar. Tak ada langsung pada kita boleh buat sabab untuk kita melayakkan dapat wahyu. Tak mungkin sama sekali. Adapun dalam bab untuk kita buat taat, untuk kita nak jadi, atau istilahnya orang salih, orang muslim, mukmin, yang ni ada ikhtiar. Bahkan Allah Ta'ala datangkan Nabi Rasul tu di atas prinsip sabab bersabab, yang macam mana kita nak usahakan supaya kalau disebah kat kita, macam mana kita nak dapat hidayat, macam mana nak dapat petunjuk, nak boleh jadi orang salih, jadi orang muslim, mukmin. Bab ni ikhtiar. Adapun nak jadi Nabi Rasul, tak ada siapa boleh mengikhtiarkan ke arah tu. Jadi perbincangan kita seterusnya adalah di atas kata Nabi Rasul ni dia pasti menyampai. Jadi mustahil mereka ini menyembunyi ataupun tersilap pada menyampaikan. Jelas perkara itulah. Adapun perkara yang Tuhan suruh mereka itu menyembunyikan. Baik. Jadi kita nak bicara malam ni di atas, di sebalik daripada apa makna tabligh tu. Itulah menyampai apa yang Allah Ta'ala suruh sampai. Jadi kalau apa yang Allah Ta'ala tak suruh sampai, apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka sembunyikan, tentulah juga Nabi Rasul ni dia akan menyembunyi apa yang sepatutnya, apa yang Allah Ta'ala perintahkan dia untuk sembunyi. Cuma kalau kita semak dari segi perkara apa dia yang Nabi Rasul disuruh sembunyikan kepada kita, dah Rasul Nabi sembunyi, mana kita nak tahu. Tapi dia tahu prinsipnya, tentulah kalau Allah Ta'ala suruh sampai, dia sampai. Apa Allah Ta'ala tak perintahkan untuk sampai, nescaya dia takkan sampaikan perkara itu. Khasnya antara yang telah kita bicara dulu, perbezaan antara Nabi Rasul. Yang Nabi Rasul ni atau umum kaedah, macam mana kita bicara lepas, Nabi Rasul kedua-duanya menyampai. Cuma dekat Nabi, dia tidak ada ataupun tidak, Allah Ta'ala tak perintahkan dia untuk menyampaikan syariat baru, yang syariat ni memansuhkan syariat Rasul sebelum. Bahkan kalau ada pun wahyu yang Allah Ta'ala berikan satu syariat, yang ni pastinya, dengan pastinya syariat ni takkan Allah Ta'ala perintahkan untuk dia sampaikan syariat baru tersebut kepada umat dia. Kerana kalau dia Nabi, kalau ada syariat baru, yang syariat baru ni dia kena sampaikan, sama ada syariat baru ni yang hukum hakam tu tak ada pada Rasul dulu. Syariat baru ni atas namanya dia nasikh,
memansuhkan hukum yang dibawa oleh Rasul dulu. Ataupun dia satu hukum yang dulu tak ada hukum tu, sekarang ni syariat baru, betul-betul baru, ni hukum baru. Ataupun syariat yang dibawa yang kata nama baru ni, dia memansuhkan hukum lama, lepas tu tak ada ganti-ganti apa dah. Satu hukum yang lain. Tapi dia membatalkan satu hukum yang Rasul dulu ada hukum tu, sekarang dah tak ada dah hukum tersebut. Yang ni ialah keadaan yang ada pada Nabi. Jadi dia takkan ada syariat baru yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dia sampaikan kepada umat dia. Kalau ada pun pada Nabi ni, kalau ada syariat yang Allah Ta'ala wahyukan pada dia melalui Jibril tu, khas yang tu untuk dia. Takkan kena sampai, bahkan wajib dia kena menyembunyi. Yang ni lah antara kita bicara juga lepas, perbezaan yang sebenarnya, yang sepatutnya kita kena faham antara Nabi dengan Rasul tang ni lah. Walaupun kata-katanya kebanyakan kita ni kalau belajar kita sambil lewa je dalam bab-bab akidah Nabi Rasul ni, kita rasa kadang-kadang satu sudut macam kita dah faham siapa Nabi Rasul. Rupanya kita faham banyak yang salah. Ramai kalangan kita salah faham tuan antara perbezaan Nabi Rasul. Ramai memahamkan Nabi ni tak menyampai. Bahkan tak menyampai ni bukan tak menyampai macam saya sebut ni. Bahkan di atas mungkin terlalu nipis, terlalu dangkalnya kita faham bab akidah ni tentang perbezaan Nabi Rasul. Kita ambil borong je, Nabi ni tak menyampai langsung apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada dia. Bahkan dengan umumnya pun, ramai kita, bahkan kalau tuan-tuan pun duk dengar apa saya cakap ni, kalau saya tanyalah apa beza Nabi Rasul, tuan-tuan cuba jawabnya. Selalu faham macam mana apa beza Nabi Rasul? Tentu orang ramai akan jawab macam mana? Rasul ni menyampai, Nabi tak menyampai. Itulah kita faham selalu. Saya bukan mereka takrif tu, tapi itulah yang selalunya, tanyalah siapa, hatta orang awam ke, ustaz-ustaz pun kalau kita tanya, dia akan jawab macam tu. Bila tak ambil faham betul-betul, ramai yang akan menjawab, Nabi ni tak menyampai, Rasul ni menyampai. Itulah perbezaan Nabi Rasul. Jadi kalau tak menyampai ni, ramai mereka faham, tak menyampai ni, tak menyampai sama sekali. Tak ada langsung buat kerja dakwah, diam begitu saja, tak sampai apa-apa. Yang ni yang salah faham ni. Yang tu yang kalau ikut, itu pun saya sebut, ni pun saya sebut dah. Yang Nabi ni, dia bukan tak menyampai atas nama tak berdakwah, bukan. Dia tak menyampai apa? Dia tak menyampai, inilah kita duduk bicara ni. Dia tak menyampai syariat baru. Itu yang dia tak sampai. Kalau dia ada menyampaikan syariat baru, yang syariat ni tak ada pada Nabi Rasul dulu. Kalau Nabi Rasul tu, satu hal, umumnya istilahnya Rasulullah. Tak ada pada Rasul dulu. Dia adalah Nabi saja. Kalau dia ada syariat baru yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia melalui Jibril, yang dia kena sampaikan pada umat dia, nanti yang atas istilahnya syariat baru yang dulu tak ada, ataupun syariat baru tu, yang ni nasikh, memasukkan hak lama, tukar dengan satu hukum lain, ataupun dia ni jadi nasikh, memasukkan satu hukum yang dulu tu, tak ada langsung ada ganti hukum hakam yang baru. Yang ni lah nama hukum baru ni. Kalau dia kena bawa hukum baru ni, yang ni lah dia jadi Rasul. Dia jadi Rasul. Pasal bila Rasul aja dia mesti ada bawa syariat baru. Ada beberapa penjelasan saya sebut dulu perbezaan antara macam Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Khidir. Walaupun Nabi Harun, Nabi Khidir, misalnya, begitu juga Nabi Musa duduk satu zaman, tapi Khidir Nabi. Nabi Harun, Nabi Musa, Rasul, Nabi lagi Rasul. Macam mana boleh jadi Nabi Rasul kat Nabi Musa dan Nabi Harun, sedangkan Nabi Khidir, begitu juga Yusha, juga pada zaman tu, pada zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa ni, dia jadi Nabi. Macam mana pula boleh jadi Nabi? Tentu kena faham tu. Kena jadi Nabi ini pasal Nabi Khidir, dia tidak ada syariat baru yang dia kena sampaikan melalui dia untuk Bani Israel. Tak ada.
Adapun dia mengaku dia Nabiullah, Rasulullah, dapat wahyu, Jibril datang pada aku, dia akan jadi guide untuk umat dia, Bani Israel ni, macam mana Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha menyampaikan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Dia tak akan ada syariat baru. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun tu macam mana pula? Dua-dua ni boleh jadi Rasul kerana ada syariat baru yang melalui Nabi Musa, ada syariat baru yang melalui Nabi Harun. Bila dia orang sampaikan hukum baru tu, tu yang jadi mereka ni Rasul. Nabi ni, mereka ni adalah rajulun, saya ada sebut dengan takrif macam ni hari tu. Dia ni ialah zakarun min bani Adam, uhiya ilaihi bisyar'in, tapi lam yu'mar bitablighi. Mereka ni ialah seorang lelaki daripada anak Adam yang Allah Ta'ala wahyukan dia melalui Jibril, yang Allah Ta'ala wahyukan dia dengan syariat, tapi syariat tu lam yu'mar bitablighi, yang mereka tak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Syariat tu. Dengar. Saya sebut dengar ni saya sebut kan. Rata-rata sangat orang kita tak mengaji faham betul bab ni. Saya sendiri ada pengalaman bertanya dah ramai orang tu kan. Nak sebut pun tak payahlah sebut itu. Saya sebut itulah, betul kan lah apa akidah kita yang salah tu. Bila tanya, rupanya kantoi macam tu kot bahasanya. Ramai yang memberi syarahan yang salah, penjelasan yang salah. Khasnya dalam membezakan Nabi Rasul. Bahkan ramai yang berpahaman Nabi ini, dia tak buat kerja tabligh langsung, dia tak menyampaikan langsung, bahkan dia ni ada yang istilahnya menyisih daripada masyarakat, ada yang duduk dalam hutan, tak bercampur dengan orang. Cuma kalau ada orang jumpa kat dia, orang akan hormat dia begitu saja. Tapi dia tak menyampai. Tak betul. Fahaman tu salah. Bahkan ada yang sampai tahap mengatakan kita ni jadi umat terbaik. Ini sebagai ulangan je. Kalau ikut itu saya sebut dah, pasal bab ni saya tengok teruk sangat bab ni. Ramai sangat yang tak faham bab ni. Cuma kalau saya sebut benda-benda yang sensitif lagi, sampai ada orang marah pula, saya tak mahu ulang benda-benda tu. Saya sebut ramai sangat yang salah memberikan definisi Nabi Rasul, sampai ada tahap mereka mempelekehkan Nabi. Yang ni masalah dia. Pasal kaedah kita dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, manusia yang mulia sisi Allah Ta'ala ni, atas nama makhluk yang mulia, semestinya kalau Nabi Rasul lagi mulia. Dan Rasul ni mestinya yang ulul azmi. Lagi mulia daripada Rasul yang bukan ulul azmi. Ulul azmi dia ada tertib 5 tu. Muhammad SAW, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Nabi Nuh Najiullah. Ni ikut tertib 5 ni. Takkan ada bertukar ganti tertib 5 tu. Lepas tu Rasul. Lepas tu baru ada Nabi. Lepas tu barulah umumnya manusia yang lain. Macam mana pun atas tertib mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah kita, macam mana disebut dalam kitab-kitab akidah, selepas Nabi ni, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, makhluk yang mulia adalah ketua-ketua malaikat. Ba'duhum malaikah dzil fadli, para malaikat yang mempunyai ciri-ciri khas. Antara yang jadi ra'isul malaikah, dia ni ketua malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nisbah mereka ni ada kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala selepas para Nabi. Selepas tu barulah manusia yang taat, atau istilah umumnya wali. Dan ramai-ramai wali ni paling mulia sekali. Manusia yang bukan jadi Nabi, bawah pada Nabi ni adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lepas tu diikuti oleh tabi'in, tabi'in. Yang ni 3 generasi yang dijamin. Dan sahabat ni paling tinggi sekali yang dilantik jadi khalifah. Dan yang jadi khalifah ni bersama mereka ada 6 lagi yang ada istilah Al-Asyarah Mubasysyarun bil Jannah. Selepas tu ahli perang Badar, ahli perang Uhud, ahli Bai'atul Ridwan. Yang ni muktamad. Sebut dalam kitab-kitab akidah, ranking siapa dia makhluk terbaik. Tuan-tuan tak boleh faham, tanya lain. Tapi saya nak sebut tu pasal nak tunjuk apa? Di mana kedudukan Nabi tu. Nabi. Jadi
kalau Sayyidina Abu Bakar lah kalau sebut, misal, radhiyallahu ta'ala anhu. Nak banding dengan Nabi, mana-mana Nabi yang memang mereka ni lah Nabi. Takkan boleh Sayyidina Abu Bakar menandingi Nabi Allah. Itu jangan salah faham. Jangan salah faham. Baik. Saya nak sebut tu tak mana ada orang salah faham dalam bab Nabi Rasul ni. Sampai dia kata, kita ni umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad ni ummatud da'wah. Ummatud da'wah ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan? Isyarat Quran pun kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Lihat. Antara kesalahan orang duk syarah ni dia kata apa? Kita sebaik-baik umat pasal kita amar ma'ruf nahi munkar. Nabi pun tak buat nahi amar ma'ruf nahi munkar pasal Nabi tak menyampai. Dia kata, Rasul menyampai. Tapi Nabi kita lagi mulia daripada Nabi. Pasal kita ada amar ma'ruf nahi munkar. Tuan-tuan hati-hati. Dengar elok-elok saya sebut tu. Dan itulah masalah dia. Itu yang rosaknya akidah tu. Dia kata kita buat amar ma'ruf nahi munkar, kita lebih mulia daripada Nabi. Dan Allah Ta'ala iktiraf kita khaira ummah. Pasal kita amar ma'ruf nahi munkar, Nabi, dia faham itulah. Nabi tak menyampai, kita menyampai. Kita amar ma'ruf nahi munkar. Bila kita buat kerja amar ma'ruf nahi munkar ni, kita lebih mulia daripada Nabi. Pasal Nabi tak menyampai, tapi kita menyampai. Sini lah masalah. Salah ni akidah ni. Bahkan bukan salah sikit ni. Pasal sampai tahap memperlekehkan Nabi. Itu masalah ni. Sedangkan Nabi-Nabi ini kan an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Allah Ta'ala kata manusia ni umat yang satu berasal daripada Nabi Adam. Faba'atsallahu an-nabiyyin. Allah Ta'ala hantar Nabi. Apa kerja Nabi ni? Umum Nabi ni mubasysyirin wa munzirin. Memberikan khabar gembira dan khabar yang menakutkan. Maksudnya mereka ni amar ma'ruf nahi munkar. Jadi atas kita bicara takrif Nabi Rasul ni, Nabi tak menyampai ni, Nabi tak menyampai ni, tak menyampai apa? Bukan tak menyampai amar ma'ruf nahi munkar, bukan tak menyampai dakwah, tak menyampaikan syariat baru. Ni bab ni kita nak bicara ni. Jadi maksudnya kalau ada dia terima syariat baru, ya Allah Ta'ala tak perintahkan dia untuk menyampaikan dia, wajib atas mereka sembunyikan dia. Siap. Wajib atas mereka sembunyikan syariat tu. Dan syariat tu adalah syariat yang khas untuk mereka. Ingatlah. Syariat tu adalah syariat yang khas untuk mereka. Tak kena mereka sampaikan pada umat. Pasal syariat tu untuk Nabi khas tersebut Nabi itu saja. Tak kena pada umat dia. Jadi kalau cerita pun buat apa? Pasal yang tu tak disyariatkan pada umat. Yang tu yang dipanggil Nabi tu. Yang tu yang dipanggil Nabi. Baik. Khas dengan pengarang kita nak sebut ni, yang isu tu juga mengenai apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk sembunyi, maka wajib mereka itu Nabi-Nabi, bahkan bukan saja Nabi, Rasul sekalipun sembunyikan dia. Jadi maksudnya macam mana pula Nabi, Rasul pula boleh menyembunyikan? Faham Rasul boleh menyembunyi ni maksudnya ada syariat yang diperintahkan untuk diceritakan pada umat, ada syariat yang tak diperintahkan untuk dicerita pada umat. Tapi dengan sebab ada yang dah diperintahkan untuk cerita pada umat, dia jadi Rasul dah. Dan taklah mustahil untuk ada pada mereka itu syariat yang khas untuk dia, yang tu istilahnya satu taat, satu wajhul qurbah, satu wajah dampingan diri, ketaatan yang khas untuk dia, tak disyariatkan untuk umat, dan Allah Ta'ala tak perintahkan syariat tu untuk disampai pada umat. Itu iman dia. Ataupun ada perkara yang Allah Ta'ala wahyukan dah pada Nabi Rasul, tapi Allah Ta'ala tak izinkan untuk perkara tu diceritakan kepada umat. Kerana belum sampai waktu dia. Yang ni pengarang kita nak sebut ni. Khasnya kat Nabi kita Muhammad SAW, yang memang akhirnya ayat Quran yang kita baca pun tentang bab ni, memang akhirnya ada ayat Quran, benda tu terserlah, benda tu jelas apa yang Allah Ta'ala suruh sampai. Tapi sebelum peristiwa nak berlaku tu, Allah Ta'ala dah siap maklumkan kat Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala tak benarkan Rasulullah untuk menyampaikan perkara tersebut, melainkan setelah berlakunya perkara tu, dah selesai dah urusan, menyentuh bahasa dia, kita akan jumpa memang nak cerita tu tak
Lepas tu baru Allah Ta'ala perintahkan untuk Rasulullah ceritakan perkara tersebut, maklumkan pada umat. Cerita apa? Tengok. Kalau tak biasa jumpa, dengar. Dan kisah ni juga kalau ikut, ada pernah saya terbaca dalam buku-buku yang disyarahkan oleh kitab-kitab diterangkan oleh para ulama kita. Antaranya debat Kristian Yahudi dengan pelajar pondok, dengan pelajar Islam. Yang mereka ni bila dia orang ahli kitab ni, tahu Yahudi Nasrani ni, dia belajar Islam, dia bukan nak masuk Islam. Dia nak cari aib apa yang ada dalam Islam. Antara aib tu kisah ni yang kita akan bicara ni. Dia datangkan muskil macam-macam di atas kisah yang kita akan bicara ni. Kisah apa? Kisah Zaid bin Harithah, itulah anak angkat Nabi SAW yang dia berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Ada kisah di situ yang mereka ni jadikan kisah ni untuk provokasi memburukkan Nabi kita Muhammad SAW. Jaga sikit. Kalau kita tak pernah belajar pun, kena soalan-soalan macam ni, tuan-tuan, menggelepar kat kita. Pasal kita tak tahu. Istilahnya, sebab nuzul, tak belajar bab tafsir macam ni. Memang ada cerita-cerita macam ni. Kalau kita tak mendalami pengajian kitab, lalu satu-satu, tak lalu tafsir satu-satu ayat Quran daripada awal hingga akhir tu, dia akan menyebabkan kita tak ada maklumat langsung tentang kisah ni. Baik, apa dia? Seperti kata dia, contohnya, Tuhan Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad ni dia akan berkahwin dengan Zainab. Zainab apa? Atas nama Zainab ni, Zainab binti Jahsy. Memang dia ni salah seorang daripada isteri Nabi kita Muhammad SAW. Dia salah seorang ummahatul mukmin. Cuma sebelum kahwin dengan Rasulullah, dia berkahwin dengan menantu Rasulullah. Astagfirullah. Menantu lah. Dia ini berkahwin dengan anak angkat Rasulullah. Dan Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah lepas itu berkahwin dengan janda daripada anak yang angkat Rasulullah ni. Kerana berlaku selisih faham antara Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah ni. Berlaku hingga berlaku perceraian. Lepas perceraian tu, habis dah, Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah untuk ambil janda, macam tu kot bahasa dia. Kot bahasa tu kasar, tak sedap dengar lagi, tak sedap juga tak. Ambil daripada bekas isteri anak angkat dia. Itu kot bahasa yang agak lembut sikit. Ambil bekas isteri pada anak angkat dia. Dan pensyariatan ni, Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah supaya berkahwin dengan bekas isteri anak angkat dia kerana pada zaman jahiliah, anak angkat pada pahaman jahiliah adalah anak tulen, macam seolah-olah anak kandung. Dengan bela anak angkat, sedikit dengan bahasa Melayu kita pun ada pahaman macam tu, tuan-tuan. Bela anak angkat, sedikit cakap mulut macam ni, aku anggap kau macam anak aku sendiri. Kan kita cakap itu dah. Jadi, bini aku ni kau anggaplah macam mana mak kau. Anak-anak aku ni macam mana adik-beradik kau. Dalam masyarakat Melayu banyak. Bahkan program universiti pun banyak. Sampailah ni dia buat program anak angkat. Itu kan. Sampai macam itulah. Ada hari untuk penyerahan anak angkat kepada keluarga angkat. Dan ni, begitu ramai pahaman yang macam ni. Walaupun hukum ni, Rasulullah dah jelas terang dengan kejadian Rasulullah berkahwin dengan bekas isteri daripada anak angkat dia. Pertama adalah mengenai penamaan kepada anak angkat ni. Asalnya Zaid bin Harithah. Pernah Rasulullah ni oleh kerana terlalu kasihkan kepada Zaid bin Harithah ni, pasal Rasulullah tak ada anak lelaki yang besar balik. Anak lelaki Rasulullah semua Allah Ta'ala wafatkan dia dalam keadaan masih kecil kan. 3 anak lelaki Rasulullah semua wafat dalam masa kecil. Jadi dia bela anak angkat lelaki. Anak angkat lelaki yang besar ni hanya yang anak dia yang besar, Zaid bin Harithah, tapi bukan anak kandung, tapi anak angkat. Oleh kerana dia seronok sangat ada anak angkat dia ni, sampai diisytiharkan, kata dia, mula hari ini bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid ibnu Muhammad. Turun ayat Quran, Allah Ta'ala kata, Udu'uhum li'abaihim
huwa aqsatu indallah. Ada? Kamu panggillah anak angkat kamu, ud'uhum, panggillah mereka. Panggil siapa ni? Anak-anak angkat yang kamu bela ni. Ud'uhum li'abaihim. Maksudnya kamu panggil dia, bin dengan dia. Li'abaihim, bagi bapak mereka, bapak tulen tu. Huwa aqsatu indallah. Panggil anak angkat dengan bin kan bapak dia yang asli tu. Yang ni adalah lebih benar. Inilah keadaan yang lurus di sisi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut, Nabi Muhammad ni di atas kata tak ada anak lelaki yang baligh, yang anak lelaki daripada nasab dia. Allah Ta'ala kata, wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Kan? Ayat Quran itu. Ahzab lah. Nabi Muhammad ni, wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Dia bukanlah bapa seorang rijal di kalangan kamu. Apa maksudnya? Rasulullah ni dia tak ada anak lelaki yang jadi rijal. Nak faham bahasa Quran tuan-tuan, kena faham betul-betul tu ayat Quran tu. Nabi Muhammad ni bukan bapa kepada rijal. Jadi anak lelaki Rasulullah tak ada jadi rijal. Anak Rasulullah semua mati kecil. Anak dia mati dalam keadaan sobi, kanak-kanak. Masih dalam kanak-kanak. Pasal kaedah bahasa Arab, sobi, lepas tu baru dia akan jadi mumayyiz, lepas tu murahik, lepas tu baligh, macam tu kot bahasanya. Dah baligh baru akan jadi rijal. Nabi Muhammad ni kata Allah Ta'ala, wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad ni dia bukan seorang bapa yang ada anak lelaki dia sampai jadi baligh jadi rijal, tak ada. Tu Zaid bin Harisah tu, yang tu bukan anak Rasulullah. Bukan anak kandung. Yang tu adalah anak angkat. Selesai. Jadi, dah dibetulkan tentang isu anak angkat tu. Jadi, panggil bin kan anak angkat pada bin dia sendiri. Selesai. Itu. Kemudian bila dah bela, dah besar berkahwin. Pahaman jahiliah, anak angkat ialah anak kandung. Bahkan sampai mewaris. Pewarisan dan bersaka. Dan bila kahwin, anak angkat ni, isteri anak angkat seolah-olah macam menantu. Jadi kalau nisbah menantu, kalau kita istilahnya dipanggil mahram dengan sebab musyaharah. Dengar hukum fiqah tu sikit. Dia adalah hukum macam mahram, dipanggil mahram dengan sebab musyaharah. Kan? Dan bila kita kahwin dengan seorang perempuan, yang tu isteri, mak kita, mak mentua. Jadi kalau kita ada anak kita kahwin, anak kita lelaki, dia kahwin, isteri dia tu menantu kan. Menantu ni hukum mahram kita. Dengan sebab anak kita kahwin, akad nikah je, anak kita, anak lelaki kita kata aku terima nikahnya. Isteri dia tu sampai bila-bila haram atas kita. Pasal yang tu dia panggil menantu kan. Dia panggil menantu. Saya sebut dengan bahasa kita ya dulu. Yang tu dia panggil menantu. Jadi anak angkat pada zaman jahiliah, dia dihukumkan sebagai menantu. Allah Ta'ala nak memasukkan satu, anak angkat bukan anak tulen. Satu, dah tukar dah. Bin betul kan? Jangan binkan kepada Muhammad, tapi balik pada asal mereka. Zaid bin Harisah. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Lepas itu, bila dah kahwin, sampai berlaku perceraian, Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Siap? Boleh faham kan? Jadi kalau bahasa orang jahiliah ni kita apa? Kahwin dengan menantu sendiri. Pahaman jahiliah dia kata menantu. Padahal bukan menantu. Anak angkat ni, kalau saya punya bahasa lah, anak angkat ni ialah anak sepusat sepusin. Apa anak sepusat sepusin? Mak, pak, asin-asin. Pi masa itu senang. Main bahasa sikit lah. Apa? Mak lain, bapak lain. Bukan anak betul. Bapak dia, mak dia lain. Kalau satu mak, bapak lain, yang tu adik-beradik seibu kan. Kalau satu bapak, yang tu adik-beradik sebapa kan. Yang ni pak lain, mak lain. Kita pun, anak kita pun pak lain, mak lain kan. Yang tu pak lain, mak lain. Itulah saya sebut bahasa mudah tu. Jadi anak angkat macam tu. Jadi isteri anak angkat bukan hukum macam tu. Walaupun katalah anak angkat ni kita mesra apa anggap macam anak sendiri, berlaku perceraian habis dah. Soalannya boleh tak ambil anak
isteri, bekas isteri, anak angkat tu boleh? Tak boleh. Berlaku pertama sekali syariat tu kat Rasulullah sendiri. Dan nak ubah tradisinya tu bukan senang. Maksudnya apa? Yang ni yang kata cabaran bagi siapa jadi Rasulullah ni lah. Nak ubah hukum, tambah hukum hakam yang dah sebati dalam masyarakat, hukum macam ni. Rasul ni datang mengubah yang tu pada satu masa dulu syariat jahiliah, ubahkan syariat tu. Tu yang Rasulullah ni memang betul-betul Rasul punya. Maksudnya apa? Ubahkan syariat Nabi Rasul sebelumnya satu hal. Bahkan dia ada syariat yang mengubah cara hidup jahiliah tu sendiri. Satu, dia memang Rasul betul punya. Apa saya nak sebut tu ialah isu berkahwin dengan isteri kepada Zaid bin Harithah. Baik, macam mana pun asal kita bicara Rasulullah ni dia menyembunyi. Dia menyembunyi apa pula? Sebelum berlakunya penceraian antara Zaid bin Harithah ni dengan Zainab binti Jahsyin, Allah Ta'ala dah maklum dekat Rasulullah yang Rasulullah akan berkahwin dengan Zainab binti Jahsyin. Allah Ta'ala khabar siap dah. Quran kata macam mana? Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha, kan? Allah Ta'ala dah maklum dekat Rasulullah. Falamma qada Zaidun minha watara. Tak kala Zaid ni telah menceraikan, macam tu saya terjemah mudah ayat Quran tu. Dah habis edah dia. Zainab binti Jahsyin ni apa jadi? Zawwajnakaha, kami kahwinkan akan dikau wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsyin. Dan perkahwinan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsyin dia special. Maksudnya apa? Tak ada wali yang menikahkan dia, pasal Allah Ta'ala yang zawwajnakaha, aku kahwinkan akan dikau akan Zainab binti Jahsyin. Kalau tuan-tuan dengar saya sebut, kalau kita duduk zaman tu, Rasulullah kata yang menikahkan aku dengan Zainab binti Jahsyin ni Allah Ta'ala sendiri. Tuan-tuan bagaimana? Tuan-tuan boleh rasa tak betapa cabaran Rasulullah duduk zaman tu nak cerita syariat tu. Dah lah kata Allah yang menikahkan aku dengan Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin pula bekas daripada anak angkat dia. Anak angkat dia pula yang dia dulu dia dah pernah satu ketika istihar ni Zaid bin Muhammad. Dah dengar? Agak-agak macam mana kan? Masyarakat yang ada zaman tu. Satu, mujurlah kita tak duduk zaman tu kan? Siapa? Belum tentu kita boleh mengakui Rasulullah tu benar Rasulullah. Kita dengar zaman lah ni, kita susah lah. Tapi tuan-tuan kalau perhati apa saya sebut cerita tu macam mana? Cabaran gila lah. Betul kan? Satu. Jadi nak sebut apa? Rasulullah ni, Allah Ta'ala dah maklumkan dah. Bila Allah Ta'ala maklum kat Rasulullah dah, yang dia akan berkahwin dengan Zainab binti Jahsyin, Rasulullah dah istilahnya berdebar lah. Yang tu kot bahasanya. Pasal apa? Dia tahu dah apa yang akan jadi ke depan tu ni sebab akan ada orang tak boleh terima yang dia akan ambil bekas isteri daripada anak angkat dia. Apa pula betah lagi nak ceritakan kepada orang lain, nak kasi cerita orang ramai ni, kat umat ni, Allah yang nikahkan aku dengan Zainab binti Jahsyin ni. Aku turun Quran. Falamma, tu kita dah baca Quran tu ayat tu lah tu. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adya'ihinna. Allah Ta'ala nikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsyin tu pasal apa? Supaya takkan jadilah apa-apa krisis lepas ni, isu yang tak membenarkan seorang lelaki berkahwin dengan bekas isteri daripada anak angkat dia, pasal anak angkat adalah bukan anak kandung. Jadi yang menzahirkan hukum tu, yang praktikkan hukum tu Nabi SAW sendiri. Siap. Jadi yang isu kita nak bicara tahu mana? Sebelum berlaku peristiwa tu Rasulullah dah tahu dah. Allah Ta'ala dah maklumkan dia, tapi Allah Ta'ala tak perintahkan dia untuk dia sampaikan kepada umat. Kalau sampai macam mana?
Kalau sampai kan macam mana? Huru-hara jadinya kan. Satu, tak dicerita. Quran pun sebut macam mana? Wa tukhfi. Macam mana? Wa tukhfi fi nafsika Allahu mubdi. Wa tukhfi fi nafsika wa mallahu mubdi. Wa tukhfi, saya lajak mulut yang sebut ni. Wa tukhfi, nak kata Rasulullah ni, bila Rasulullah dah ceritakan, bila Allah Ta'ala dah wahyukan kat dia, kata dia akan berkahwin dengan Zainab binti Jahshin ni, Rasulullah dah tahu dah maklumat dia kan. Bila tengok Zaid dengan isteri dia Zainab binti Jahshin ni, dia bertelingkah lah. Rasulullah tahu dah, memang bercerai punya. Istilahnya, ni keretakan-keretakan yang berlaku, pasal Rasulullah dah tahu dah, dia akan kahwin dengan Zainab binti Jahshin tu. Allah Ta'ala kata, wa tukhfi fi nafsika Allah. Wa tukhfi fi nafsika. Kau sembunyikan, maksudnya kau tak bagi tahu pada umat apa yang ada dalam pengetahuan kamu tentang kamu akan berkahwin dengan Zainab binti Jahshin, sedangkan kamu dah tahu. Memanglah pasal Allah Ta'ala tak perintahkan dia. Yang ni yang saya kata tadi, kalau orientalis dia kaji Quran ni, cerita tu ada cerita betul, tapi telah dimanipulasi yang mereka menjadikan yang ni sebahagian daripada cerita untuk memprovokasikan Nabi SAW, seolah-olah Rasulullah ni ada syahwatun nisa. Ada istilahnya, ada syahwat dengan perempuan lain. Sehingga anak angkat dia, isteri anak angkat dia pun dia jatuh hati sampai ada keinginan nak kahwin. Dia tohmah macam tu lah. Tohmah nak kahwin sampai dia memang ada keinginan nak kahwin dengan isteri Zaid bin Harisah ni. Ditohmahkan seolah-olah dia ada perasaan tu. Sebelum betul lagi memang dia dah ada dah keinginan nak kahwin dengan Zainab binti Jahshin ni. Pasal orangnya lawa. Sedangkan Rasulullah tak ada pun perasaan itu. Dia Nabi Allah Rasulullah, kita belajar mereka ni. Nabi Rasul ni siapa? Orang maksum. Takkan ada benda haram, makruh, bahkan khilaf aula. Kita dah bicara dah dulu. Satu, betulkan akidah kita dengan Nabi SAW. Jangan ada apa-apa bahasa buruk nisbahkan kat Nabi SAW. Apatah lagi kalau kau tak tahu cerita ni, kau belajar elok-elok daripada guru yang betul. Jangan salah nisbahkan cerita ni kepada Nabi SAW. Apatah lagi jadi macam mana cerita yang telah diseleweng dan manipulasikan oleh orang ahli kitab yang menjadikan cerita ini untuk provok Nabi kita Muhammad SAW. Jaga elok-elok. Jangan kita pun jadi bodoh juga. Satu saya sebut tadi, cerita bab ni memang kitab kita walaupun kita kecil tuan-tuan, dia cerita sampai macam tu. Kita tak biasa dengar kan. Saya bab ni memang pernah mengaji dalam tafsir, pernah lalu dengan arwah Tok Guru Patih dulu kan. Cuma orang kata apa, tak berapa nak ambil pot lah pasal kita dah dengar cerita ni, tak tahu cerita apa-apa. Kalau orang soal pun boleh jawab. Tapi kita tak perasan kan di atas isu dia sebut sini, tak mana. Yang ada perkara Nabi Rasul ni, apabila belum sampai waktu untuk diceritakan, Nabi dan Rasul, khas dekat Nabi kita Muhammad SAW ni, walaupun dia Rasulullah, ada yang Allah Ta'ala dah cerita kat dia, tapi Allah Ta'ala tak perintahkan untuk sampaikan lagi pada umat. Maka Rasulullah tak sampaikan sebelum berlaku peristiwa dia. Nak cerita tentu, cerita tentu. Ya Rasulullah ni memang ditabligh. Ma'umiru bitablihi, ma'umiru bitablihi. Menyampai apa yang diperintah. Kalau dah tak diwahyukan, tapi belum diperintah untuk menyampai, dia tak akan sampaikan perkara tu. Melainkan apabila datang perintah baru dia sampai. Ni yang kata amanahnya Nabi Rasul. Siap. Satu bab Nabi Rasul, kita bab-bab kenal Allah Ta'ala, Nabi Rasul, tambah nak lalu semua tafsir Quran. Masya Allah, banyak ilmu tuan-tuan kita mengaji. Kena belajar. Macam-macam. Khasnya nak pergi faham belajar tu supaya jangan ada salah faham. Yang tu masalahnya. Apatah lagi macam saya sebut tadi, perbezaan Nabi Rasul. Jangan sampai tahap untuk mempelekehkan Nabi. Jaga sikit tu kan. Bahkan kita ni jangan kata pelekehkan Nabi. Pelekehkan ulama, tok-tok guru, wali-wali. Mereka ni awliya Allah. Mereka ni adalah imam-imam besar, imam-imam mujtahid, muhaddisin, mujtahidin.
Mereka ni pakar-pakar dalam agama. Habis-habis kita pelekehkan dia. Ada orang sampai sanggup mempelekehkan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Selamba je cakap mereka ni tak faham hadis dhaif, hadis maudhu' dibuat hukum. Macam-macam tuan-tuan. Pasal apa tu? Tak ada hormat, dia tak faham martabat mereka tu siapa. Memang mereka ni bukan Nabi, tak maksum. Tapi mereka ni siapa? Mereka ni atas taat dan takwa mereka ni. Bahkan kisah-kisah yang diterima daripada mereka secara mutawatirnya, dalil mereka ni adalah awliya Allah pasal ada karamah yang Allah Ta'ala beri, benda pelik luar biasa berlaku pada mereka ni semasa hayat mereka, nak menunjukkan mereka ni benar adalah orang-orang yang sangat taat pada Allah Ta'ala zahir dan batin. Habis-habis kita duduk belakang ni saja pergi cari salah ulama'-ulama' dulu, khasnya kalau zaman kita lah ni tuan, yang pahaman-pahaman yang tak suka ilmu-ilmu tasawuf ni sampai saja buat tesis analisa kepada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, saja pergi cari hadis dalam tu, saja cari penyakit, mendhaif dan memaudhu'kan hadis-hadis yang diriwayat oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih. Sampai mereka kata Imam Ghazali ni tak boleh pakai pasal banyak meriwayatkan hadis-hadis maudhu'. Sedangkan hadis dalam yang disebutkan oleh Imam Ghazali, mereka ni pakar. Nama pun dikenal dengan Hujjatul Islam. Nak nama Al-Hujjah ni pun bukan sebarang orang. Cukup saya sebut gitu. Okey. Baik, jadi rasanya saya selesai dah tu yang dia kata. Allah Ta'ala dah beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia akan berkahwin dengan Zainab selepas Zaid mentolaknya. Dan disuruh ia, Rasulullah ni, sembunyikan sebelum berlaku peristiwa itu. Maka wajib ia, Rasulullah ni, sembunyikan sebelum jadi. Siap. Selesai. Saya rasa apa yang kisah Zainab binti Jahsy tu saya dah cerita. Cuma saya nak sebut ayat Quran tu, saya sebut lajak-lajak. Lidah je. Nanti tengok lain tu. Yang asal ada sebut wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi kan, wa tukhfi fi nafsika Allah, dah wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdi wa ma la ada ma tu, wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdi wa ma Allahu mubdi. Kuat sikit. Tantu berlalu sikit nak baca lah. Api buka Quran tengok. Saya cerita, saya ingat ayat Quran ni tak hafal tantu. Doakan supaya saya hafal. Duk baca, tengok hafal kan, tapi tak lekat ke kepala. Pasal tak hafal seriously kan. Yang tu. Tengoklah situ. Baik. Maka tiada wajib mereka itu, Nabi Rasul ni, bila Allah Ta'ala tak perintahkan untuk sampai, tiada wajib atas mereka itu menyampaikan. Mana lajak lah tu. Selesai tu. Jadi Rasulullah tak wajib menyampaikan, jadi dia kena sembunyi sebelum jadi. Ada pun barang. Satu lagi masalah mengenai sembunyi. Ada pun barang, maksudnya perkara-perkara yang diberi pilihnya. Jadi ada lagi satu perkara yang pengarang kita nak sebut. Ada bab yang istilahnya Nabi Rasul diberi pilih untuk menyampaikan ataupun tidak. Dia bagi benda mudah je kat kita. Apa dia? Nisbah kalau benda diberi pilih, maka tiada wajiblah mereka itu, Nabi Rasul, menyampaikan. Dah Allah Ta'ala tak perintah untuk sampai, dia tak kena sampailah. Yang ni di atas budi bicara Rasulullah lah. Untuk dia nak sampaikan perkara itu ataupun tidak. Bukanlah di atas kata menyembunyi. Pasal ada orang yang kadang-kadang maklumat yang walaupun ada maklumat, tapi bila dia bukan berkelayakan untuk menerima maklumat itu, maka ada maklumat yang Rasulullah tak cerita,
perkara tersebut bukan di atas menyembunyi. Pasal orang lain diceritakan perkara tersebut. Tapi maklumat tu di atas pilihan kat Rasulullah untuk diberi dan dilihat pada keadaan dia. Adakah bermanfaat maklumat itu pada dia ataupun tidak. Maka pada tu ada pilihan kat Rasulullah. Maka ada bab macam tu yang Rasulullah tak cerita pada orang tersebut. Contoh mudah dia bagi, kata dia. Tapi yang ni memang terlalu mudah dia sebut. Seperti datang si Fulan. Si Fulan ni seseorang lah. Dan perginya si Fulan. Orang ni datang, orang ni pergi. Rasulullah mungkin ada maklumat pada dia, orang ni datang ataupun pergi. Rasulullah bukan beri cerita semua apa yang dia tahu. Tapi dia akan cerita orang ni datang, orang ni pergi kepada siapa yang ada keperluan untuk maklumat tu disebarkan. Kata dia ni datang, dia ni pergi. Orang yang tak perlu macam mana? Nak sampai buat apa kalau cerita pun? Bukan ada faedah ke dia? Boleh faham saya sebut apa? Bukanlah Rasulullah tak sampai tu di atas kata menyembunyi apa yang diperintahkan untuk sampai. Dia bukan menyembunyi. Tapi atas pilihan dia untuk perkara tu disampaikan ataupun tidak. Kita dengar elok ayat tu. Tu kalau kata macam mana nak tahu? Itulah kena gaji banyak tu. Satu. Contoh saya nak buat misal. Yang ni saya nak sebut ni contoh tutup guru kita begitu banyak tuan-tuan dia buat misal dalam bab ni, bab menyembunyi ni. Maksud menyembunyi ni ada benda yang dia tak cerita pada orang awam. Ada istilahnya ilmu ni kalau nak sampai hanya pada orang khas, orang awam dia tak cerita. Kalau cerita ni jadi masalah. Bahkan cerita ni jadi fitnah. Bahkan kalau cerita ramai yang masuk parit, masuk longkang, masuk gaung. Baik tak payah cerita. Ulama-ulama kita, dia tak cerita semua. Bukan menyembunyi. Tapi ada maklumat yang istilahnya tak manfaat pada khasnya orang awam. Saya nak sebut ke Rasulullah, kita tak tahu dah apa macam mana Rasulullah saat ni ke. Yang ni saya sebut pengalaman tutup guru duk sebut dan apa yang kita duk belajar dalam bab akidah baik, dalam bab fiqh baik. Ada benda hukum hakam yang tutup guru para ulama kita, dia tak sebut pun secara detail satu-satu persatu. Bahkan ada benda yang istilahnya saya nak guna bahasa tu sembunyi. Dia tak cerita. Tapi dia cerita tu lebih baik tak payah cerita. Cerita buat sakit kepala engkau je. Macam tu kot. Buat misal, contoh, dalam bab akidah. Tutup guru kita, kalau ayat mutasyabihat, dia boleh cerita, dia boleh hurai ayat mutasyabihat. Kita pun pernah lalu dalam bab baca kitab dah. Tapi dia bukan teras akidah untuk diajar, untuk bimbing umat, untuk mereka ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi ayat mutasyabihat, tak payah cerita ke orang ramai. Bahkan lebih baik silent dengan dia. Lebih baik ajar perkara yang memang yang ni teras, yang mereka selamat daripada apa-apa kesalahan dalam beriktikad kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Mustahil Allah Ta'ala di aras. Mustahil ada muka. Mustahil ada tangan. Mustahil turun. Mustahil duduk. Mustahil senyum. Mustahil menangis. Mustahil ketawa. Mustahil. Sebut siap dah. Mustahil ada betis paha. Mustahil. Subhanallah. Siap. Dia ajak tu lah. Ayat-ayat Quran apa pun dia tak sebut pun. Apa. Dia sebut saja. Mustahil. Jangan sama sekali. Apa saja. Jangan sama sekali duk faham ada orang Ta'ala macam tu. Mustahil. Apa terlintas dalam fikiran kita. Allah Ta'ala bukan macam tu. Subhanallah. Dia tak bagi hurai pun. Kalau nak hurai ayat-ayat mutasyabihat ni, siapa anak murid yang khas mengaji kat pondok, madrasah, mengadap kitab, orang ni memang mengadap betul-betul, dengar penjelasan dia satu-satu, tak habis hari ni, sambung esok, selesai yang betul-betul. Dan mereka ni dengan ilmu yang ada pada mereka berkelayakan untuk dicerita pasal boleh faham yang dipanggil muhkam macam mana, mutasyabihat macam mana, hakiki macam mana, majazi macam mana. Boleh dia faham yang ni majaz akli, ni majaz mursal, yang ni ala takdiril mudhaf. Boleh cerita satu. Dia akan sebarkan, dia akan ceritakan sebiji perkara ni pada anak murid yang boleh hadam ilmu tersebut. Orang awam yang tak boleh faham ni, dia takkan cerita benda macam tu. Kalau cerita lagi bermasalah. Kalau cerita pun takut nanti dia bukan ambil hak akidah betul,
Hak sewil tu yang dia akan ambil. Takut macam tu. Pula tu dia tak faham. Nanti dia nak ceritakan pada orang lain. Nanti dia pun tak faham. Dia cerita di atas cerita, cerita atas cerita, cerita atas cerita. Dia akan jadi salah. Yang sangat susah nak diubat. Antaranya ayat-ayat mutasyabihat. Begitu juga hukum hakam fiqah misalnya. Kalau ada hukum hakam lah khilaf. Saya duk mengaji tertib tutup guru. Dia kalau orang main tanya satu-satu hukum, dia tanya apa hukum misalnya. Apa hukum bulu kucing? Najis. Contoh lah misal. Untuk kalau saya belah banyak kucing dalam rumah ni nak sembahyang macam mana Tok Guru kata dia bulu kucing banyak. Kata dia, mu kena jagalah kata dia. Ambil vacuum apa-apa sembahyang. Tak pun bilik ni jangan bagi kucing masuk. Pakai selipar tu masuk bilik tu, kaki semua bersih, lantai apa tak ada bulu kucing, mu sembahyang situ. Dia ajar macam tu Pasal apa? Dia bagi hukum yang pasti. Dia takkan sebut dah khilaf mazhab ke hadis ke apa-apa tak payah. Kalau cerita orang kan faham. Kan? Dia ambil hukum yang dah siap. Ini yang mutamat yang dipakai dalam fiqh kita. Dia tak sebut buah hadis apa. Dia sebut hukum bekah kata bulu kucing ni najis. Pasal kaedah dia, mana binatang yang tak boleh dimakan daging. Kalau ada juzuk yang tertanggal antaranya bulu, maka bulu tu najis. Burung merak mana lagi kita makan. Cabut bulu merak yang cantik tu, najis, hukum dia bangkai. Macam mana bulu kucing bangkai, bulu merak bangkai, apa adik-beradik, binatang yang tak boleh kita makan daging dia. Kadang-kadang kita sembelih, apa yang terlerai pada dia, maka dia adalah bangkai. Jadi, bulu kucing apa kena jaga, dia hukum bangkai, dia hukum najis. Jangan kita sembahyang nanti, ada pada anggota kita ataupun pada pakaian kita yang bersentuh dengan najis tersebut. Ini Tok Guru sebut macam tu. Bukan tak mau cerita kan, tapi bukan tak mau cerita hadis ke apa, ke khilaf ke apa. Tak, tapi dia pakai, kalau cerita apa, sakit kepala. Apatah lagi kalau sebut, ada mazhab sebut Syafi'i, Hanafi macam ni, dia takkan kata, hukum ni Syafi'i macam ni, Hanafi macam ni, Maliki macam ni, Hambali macam ni. Pilihlah salah satu. Tok Guru kita, ulama kita tak buat gitu. Orang awam dia tak gitu. Dia bagi hak nak pakai, ambil ni, dah selesai, faham balik. Macam tu kot. Anak murid yang mengaji khas duduk dalam madrasah ni. Ni dia cerita sebiji. Dan dia cerita siaplah tertib macam mana nak ambil dan dia ajar disiplin. Ni peraturan Tok Guru ulama kita. Kita duduk tempat kita akan tahu Tok Guru ni pakar macam ni. Zaman sekarang yang jadi masalah macam mana? Yang pakau ni banyak. Bohpi pasal pakau. Awal-awal berakidah cerita mutasyabihat. Awal-awal dah. Allah tak aras. Duduk di aras yang layak dengannya. Awal-awal dah. Ajarlah benda tu. Masuk parit ramai. Masuk longkang ramai. Yang masuk gaung apa ramai. Salah akidah. Di atas dia duduk akidah, Allah duduk atas aras tu. Macam-macam dia cari jalan untuk betulkan dan menegakkan benang basah dia. Jangan kata orang awam kan, habis dengan ustaz pun faham salah. Tengok. Yang ni saya nak sebut kata Tok Guru saya duk ngaji, antara dia sebut kata dia, bab-bab macam ni, kata dia, ramai yang tak reti dan tak faham pada dia kata jangan orang awam, ustaz pun masih bermasalah dalam bab ni. Dia cakap. Begitu juga nak faham apa yang sepatutnya saya duk syarah kat tuan-tuan, la ilaha illallah apa dan sebagainya. Nak faham nafi tu, nafi apa, nak nafi isbat apa. Pasal nak faham fokus dia pada uluhiyah. Nafi itu makhluk, tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Melainkan Allah saja bersifat uluhiyah. Allah saja ada sifat ketuhanan. Makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Ini nak faham la ilaha illallah tu, apa yang nak dinafi, apa nak diisbat. Yang ni pun kata dia, jangan kata orang awam, ustaz pun kata dia, alim kernewala pun tak faham, tuan-tuan. Yang bunyi urdu sikit. Orang alim, istilahnya orang alim pun tanya bab nafi isbat, nak faham la ilaha illallah ni apa maksud dia, apa yang dikendaki, apa macam mana nak dapat tauhid pada Allah Taala. Tanya orang ahli ilmu pun ramai yang tercengang kata dia, ramai yang perisan, ramai yang kelang kabut. Bahasa orang tu. Ramai yang tanya soalan sikit, dia pun tak boleh jawab. Padahal tu teras akidah tu la ilaha illallah tu. Saja saya nak sebut ni, nak kata apa? Yang ni lah antara
nak sebut macam mana, bencana dan fitnah orang Islam zaman ni. Kadang-kadang disebarkan entah apa-apa benda tu tak sepatutnya pun disebar. Kadang nampak macam ilmu, tapi sebenarnya dia menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Lebih baik sembunyi. Macam tutup guru kita dulu. Dia tak cerita apa pun, dia cerita betul ni. Masyarakat bersatu padu tak benda tu. Tak ada kelahi apa-apa pun. Pasal apa? Dia dah jaga apa benda yang menyebabkan berkelahi, mana tak berkelahi. Dia dah jaga siap. Zaman sekarang, yang ni. Orang nak tunjuk hero, nak tunjuk terror, nak tunjuk dia ilmu banyak, sebut Quran, hadis macam ni, khilaf macam ni. Lepas tu dia bagi tarjih. Tarjih dia bagi ni menyalahi pula daripada apa hukum yang masyarakat dah pakai. Rosak habis. Itulah kot kaya lalu. Saya tak boleh sebut babakan sebab tu. Lagi saya ngamuk. Masa tu saya nak slowkan nada. Mikir saya boleh kontrol lah ni. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi boleh kontrol tu. Kalau tak saya sebut macam ni, saya bagaimana ni? Tuan-tuan je berkat doa tu. Saya tak ada apa-apa kan. Saya turun sampai. Baik. Bermula dalilnya. Kita tengok sekali lalu. Baik, apa dalil Nabi Rasul ni menyampai? Dalilnya ialah dalil amanah. Itu kan. Macam mana dalil amanah? Ingat dalil amanah. Yang ni pun kadang berdalil pun tuan-tuan. Dalil pun dia ajar dalil akal je. Kan Nabi Rasul kita belajar bab amanah itu. Mustahil mereka buat benda haram atau makruh. Dia. Pasal apa? Kaedah metodologi berfikir dia. Dia buat dalil pun dalil akal aja. Kalau Rasul ni buat maksiat, nescaya kita pun disuruh buat maksiat. Pasal apa pula? Pasal kita disuruh ikut Rasul semutlaknya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan? Ikut Rasulullah betul mutlak tak? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi Rasul ni dibawa ada yang nisbah percakapan, perbuatan, tingkah laku, akhlak, perangai, cara hidup, sifat, zahir batin dia. Jadi kita disuruh ikut mutlak sepenuhnya. Andai kata pada Rasul ni ada benda haram, kita disuruh buat benda haram. Soal, adakah Nabi Rasul buat benda haram? Mustahil. Makruh, khilaf aula, hatta benda harus pun dia takkan buat, melainkan semuanya adalah syariat dan taat pada Nabi Rasul, pada mereka tu wajib. Tak ada satu pun namanya harus atau sunat. Syarahan ada saya dah syarah dah tuan-tuan. Baik, sama prinsip dia macam mana bab tabligh ni. Kalau Rasulullah menyembunyi, maksudnya kita pun disuruh sembunyi juga. Pasal apa kita disuruh ikut Rasul? Sedangkan siapa yang menyembunyi ni, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hukum hakam daripada Allah Ta'ala, tak menyampaikan apa sepatutnya disampaikan. Apa yang hak tu tak diceritakan. Ada isyarat Al-Quran, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Lajak-lajak mulut dia sebut tu. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam kitab. Maksudnya hukum hakam sembunyi, dia tak sampai. Ada belakang tersebut, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Jadi kalau Rasul menyembunyi, di atas asal kaedah dia, kita disuruh ikut Rasul, nescaya kita pun disuruh menyembunyikan juga. Tak betul. Jadi apa faham? Rasulullah tak ada benda disembunyi, semua dia sampai. Cuma atas huraian tadi, mesti kena faham apa yang dia tak sembunyi. Dia tak sembunyi apa yang memang disuruh untuk dia menyampai. Format yang sama juga macam kita duk bicara ni, apa dia? Bila ada perkara yang tak wajib dia menyampai. Di atas, tengok maslahat. Mana yang sepatutnya kena cerita, yang mana tak kena cerita. Yang mana tak payah cerita, baik tak payah cerita. Ceritalah apa yang sepatutnya dia cerita. Nak cerita pada orang awam yang tak boleh nak faham apa yang sepatutnya dia cerita, lebih baik tak payah cerita, lebih baik cerita pada orang yang sepatutnya hanya menerima cerita tersebut saja diceritakan. Bahkan jangan kata bab syarak, bab-bab umum kita dalam masyarakat pun ada benda macam tu. Contoh doktor perubatan, ada orang sakit, dia ni tinggal nak boleh hidup pada adatnya sebulan saja. Agak-agak doktor beritahu lah, engkau ni sebulan je hidup. Bersedialah nak mampus. Ada doktor cakap itu? Dia takkan cakap itu. Dia akan cakap antara nak bagi seronok dan gembira dia supaya dia tak pening dan susah hati, tak tension, tak apa. Apa lagi orang ni tak stres. Itu dia apa?
awak sebenarnya telah diberikan satu perkara yang sangat menakjubkan oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Sekarang awak telah dapat satu kesembuhan yang tak ada kesembuhan sebelum ni Allah Ta'ala beri, melainkan macam mana yang kamu dapat ni. Kamu bapak ni memang lain. Begitu. Dia ni jaga sikit kesihatan, pantau dia, yang bagi dia macam ni. Pasal apa? Yang ni silap kolu kan. Dia tak cerita sikit pun. Memang ada macam tu dia. Betul tak? Bijak lah doktor ni. Bijak ke bodoh? Rasul bijak tak bijak? Siap. Lagi bijak ada doktor. Tak tahu. Satu ulama kita bijak tak? Doktor-doktor lah ni yang tak bijak. Doktor mana? Adalah doktor-doktor tu. Doktor-doktor mana pula lah ni? Doktor-doktor yang dia nak tunjuk dia terror tu lah. Dedah sana, dedah sana, dedah sana. Bedah buku, dedah sana, dedah sana. Allah. Tak manfaat sikit pun pada umat. Dia pun tak tahu benda dia duk cerita. Umat lagi lah tak tahu benda dia cerita. Kita duk sebut benda ni salah pun umat tak boleh terima dah apa benda yang salah. Bala dia sama macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Jauhkan kita daripada kumpulan-kumpulan macam ni. Hadanallahu wa iyyahum ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala tunjuk kita dan tunjuk mereka semua ni kita dah lurus. Pasal pening dia pening kita. Baik doa sama sekali untuk sekali dengan dia orang. Tunjuk kita bagi hidayah betul. Allahumma hadina waja'alna wa iyyahum waja'alna sababan liman ihtada. Jadikan kami ini dapat petunjuk dan kami ini sebab untuk orang lain dapat hidayah dan petunjuk, insya-Allah. Insya-Allah sambungan kita. Dan wajib atas kita i'tiqad wajib nabi-nabi dan rasul itu cerdik dan bijak. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.